apabila lahirnya seorang cahaya mata ke dunia, di saat itulah dia menjadi penyeri dalam sesebuah keluarga serta kepada ibu bapa. Anak adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah anda bagaimana proses kejadian manusia? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur-campur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surah Insan ayat kedua. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan proses nutfah? Satu yang sedikit dalam konteks air mani, ia bermaksud bahagian yang sedikit sahaja daripada air mani yang diperlukan bagi proses penciptaan manusia. Dalam pengetahuan moden dinyatakan sebagai sel sperma yang dibawa oleh cairan sperma iaitu air mani. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minin ayat ke-14. Apakah yang dimaksudkan dengan alaqah? Dijelaskan bahawa air mani menjadi alaqah. Maksud alaqah dari sisi bahasa Arab iaitu lintah, segumpal darah yang beku, cecair yang sangat merah, sel-sel janin yang melekat pada dinding rahim. Setelah sempurnanya proses pembuahan sel sperma terhadap sel telur, mulailah nampak pertumbuhan saraf pada hujung tubuh bahagian belakang embrio. Apakah yang dimaksudkan dengan mudghah? Mudghah yang bermaksud segumpal daging ini merupakan fasa yang mana berbentuk lengkung dengan penampakan gelembung-gelembung serta alur-alur. Embrio yang tumbuh berumur 40 hingga 42 hari sudah dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, kulit, otot dan tulang. Daging ini mengandungi sel-sel pembentukan yang akan menjadi janin. Embrio manusia terlihat seperti gumpalan daging. Apakah yang dimaksudkan dengan proses izam dan lahmun? Pada tahap ini, pembentukan tulang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mulai terbentuk. Begitu juga dengan kelenjar, hati, buah pinggang dan lain-lain. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkhur ruh? Ruh merupakan penggerak dan petanda dari kehidupan seorang hamba. Tanpa adanya ruh, maka jasad yang telah terbentuk tidak akan sempurna. Proses peniupan ruh oleh malaikat tersebut diiringi dengan proses penentuan rezekinya, ajalnya, amalnya atau bahagia. Proses peniupan ruh pada embrio tersebut berlaku ketika berumur 120 hari. Kesimpulannya, proses kejadian manusia ini bermula dari proses nutfah, yang kedua proses alaqah, yang ketiga proses mudghah, yang keempat proses izam dan lahmun, dan akhir sekali proses nafkhur ruh.